Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat pada petang ini apabila saya terbaca satu daripada laporan yang paling menarik yang telah disiarkan di media sosial apabila seorang pemimpin ini macam betul-betul geramlah. Beliau macam betul-betul tak sukalah. Beliau betul-betul amat tak inginlah. Kata orang Semenanjung, tak inginlah kalau BN itu menang sekali lagi. Sampai beliau katakan, yang penting bukan BN yang menang. Wah, ini hebat. Dan beliau katakan yang menjadi keutamaan untuk PRU 15 kali ini adalah untuk memastikan BN tidak menang lagi. Ini termasuklah menurut beliau mengatur strategi maupun penjajaran politik sekalipun, asalkan matlamat menggagalkan BN menjadi realiti. Perkara ini sebenarnya ditegaskan oleh pemimpin Ketua Amanah Kawasan Permatang Pau itu. Yang amat mengejutkan saya apabila beliau mengatakan PRU 15 perlu pastikan Barisan Nasional tidak menang. Lebih-lebih lagi, kalau menang BN akan lebih mudarat lagi jika kluster menang, dan ini akan lebih mudarat bila kluster mahkamah diberi mandat. Barisan Nasional menurut beliau tidak boleh dibiarkan menang besar dalam PRU akan datang. Kerana menurut beliau ia akan membawa kepada mudarat yang lebih besar. Apatah lagi mandat diberikan kepada kluster mahkamah. Siapakah kluster mahkamah ini? Saya rasa kamu semua tahu. Kluster mahkamah ini diketuai oleh Najib Tun Razak dan diikuti oleh Zahid Hamidi. Mereka ini adalah kumpulan yang mana sedang menghadapi pertuduhan di mahkamah. Dan Najib bukan sahaja telah dituduh tetapi telah pun dijatuhkan hukuman oleh mahkamah tinggi dan ditetapkan dan diteruskan oleh mahkamah rayuan penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta. Dan menurut beliau, sekiranya mandat diberikan kepada kluster mahkamah ini, ia akan membawa satu kemudaratan yang amat besar kepada negara kita. Hal ini dikatakan telah dipetik daripada Naib Presiden Amanah Pulau Pinang, Dr. Zaidi Zakaria. Menurutnya, BN bukan saja harus dipastikan tidak menang, tetapi juga tidak harus mencapai majoriti mudah, sekalipun bagi membentuk kerajaan pusat, katanya. Sebelum kita teruskan isu ini, apakah Anda sependapat dengan beliau ini? Adakah Anda rasa sekiranya Barisan Nasional ini akan membawa mudarat kerana memang adakah kluster mahkamah ini akan membawa perkara-perkara yang mungkin mudarat? Dalam arti kata lain, katanya, sekiranya Barisan Nasional menang PRU 15, sudah pasti kerusakan dan keburukannya amat besar, katanya. Dan yang penting ialah apabila menang PRU 15, ia akan membawa makna mendapat mandat rakyat. Kita jangan lupa bahawa Tun Mahathir Mohamad turun takhta sebagai Perdana Menteri kerana sokongan kepada Barisan Nasional merosot semasa PRU, dan Tun Abdullah Ahmad Badawi juga turun takhta kerana sokongan kepada BN juga merosot semasa PRU ketika itu. Yang menjadi keutamaan pada PRU kali ini menurutnya ialah bagi memastikan BN tidak menang. Ini termasuklah mengatur strategi maupun penjajaran politik, asalkan matlamat menggagalkan BN menjadi realiti. Tegas beliau yang juga merupakan Ketua Amanah Kawasan Permatang Pau. Tambahnya lagi, lebih besar mudaratnya seandainya kluster kleptokrasi dan kluster mahkamah mendapat mandat rakyat pada PRU 15 yang akan datang. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, pada pendapat saya, tajuk ini amatlah pedas dan panas. Kerana begitu direct to the point, mengatakan pastikan BN tidak menang, lebih mudarat lagi bila kluster mahkamah diberi mandat. Adakah Anda bersetuju dengan pendapat daripada Ketua Timbalan Naib Pengerusi Amanah Pulau Pinang ini? Adakah benar
BN akan menang. Sebelum kita risau tentang klaster mahkamah ini, adakah BN betul-betul boleh menang seperti dalam PRN yang lepas? Karena kalau benar mereka menang, ini satu petanda yang amat luar biasa. Tetapi bagaimanapun, saya bersetuju Barisan Nasional mempunyai harapan yang besar untuk merampas semula Putrajaya dan menjadi parti tunggal di Putrajaya. Itu pun dengan satu syarat. Syaratnya mudah. Tanggalkan pohon-pohon yang sudah reput, yang tidak akan berbuah dan tidak berguna lagi, yang hanya membawa kemudaratan, yang hanya menyebabkan pokok itu kotor, yang menyebabkan pokok itu buruk keadaannya, yang menyebabkan pokok itu kelihatan jelek. Semua dahan-dahan yang rusak itu perlu dipotong, dibuang. Kenapa perlu dipertahankan dahan-dahan yang sudah reput? Kenapa perlu dipertahankan dahan-dahan yang memang tidak akan berhasil lagi? Lebih baik dahan-dahan yang sudah rusak, tidak berhasil lagi itu, dan hanya menyebabkan pohon itu jelek, dan hanya menjadi bebanan kepada pohon itu, dibuang saja, dipotong saja, dibakar saja, dan jangan dipertahankan lagi. Penat nak mempertahankan, nak menolong dahan-dahan yang hampir patah, yang ada dah patah dah. Sudah patah 12 tahun, 210 juta. Aku pikir kalau dahan-dahan yang rusak ini, kalau dahan-dahan yang sudah reput ini, cepat-cepat dicantas, cepat-cepat dibuang. Aku pikir tidak menjadi mustahil. Barisan Nasional akan menang besar dalam PRU 15 karena ramai pemerhati politik melihat bebanan Barisan Nasional sekarang ini bukan untuk memenangi, bukan untuk memenangkan jiwa rakyat, tetapi untuk memenangkan pribadi-pribadi tertentu. Jadi aku pikir sangat baiklah kalau cepat-cepatlah dahan-dahan ranting-ranting yang tidak berguna itu potong dan cantas saja. Biar tumbuh tunas-tunas yang baru. Biar tumbuh tunas-tunas hijau yang baru yang lebih segar, yang lebih mantap. Kan? Lebih baik begitulah. Dan ialah kita pun berharap siapapun yang menang dalam PRU akan datang tidak hanya memperjuangkan kepentingan dan keselamatan diri sendiri, apalagi untuk melepaskan diri, tapi lepaskanlah rakyat daripada belenggu kesusahan yang diakibatkan oleh COVID-19 dan juga masalah ekonomi yang sedang melanda negara kita. Kalau PRU nanti jangan lupa buang undi. Undilah orang yang benar-benar layak, bukan karena ikut emosi. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, bye-bye.